Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus lagi pengajian kita, dan kita mulakan dengan kitab yang pertama, iaitu kitab Masalah Imam dan Makmum. Buka muka surat 7. Okey, muka surat 7. Tiada solat sunat apabila solat telah diqamatkan. Jadi kita ulang balik dahulu dua masalah yang minggu lepas sebagai kesinambungan. Yang pertama, tiada sunat tahiyatul masjid apabila solat diqamatkan. Artinya kita datang sama ada solat Jumaat ataupun solat Jumaat waktu, bila qamat dah untuk solat fardu, maka tidak ada lagi solat sunat tahiyatul masjid. Hak nombor 4 tu, kita ulang. Jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, masuk tak bila duk qamat dah, maka tidaklah disunatkan baginya solat sunat tahiyatul masjid. Tak sunat lagi baginya solat sunat tahiyatul masjid. Sebab ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Kata baginda, "Idza uqimatis salatu," apabila solat itu telah diqamatkan, fala salata illal maktubah, maka tidak boleh didirikan solat yang lain melainkan solat fardu sajalah. Sebab apa? Sebab untuk mendapatkan fadilah takbiratul ula tu lebih afdal. Mendapat takbir bersama dengan iman. Artinya kita iman takbir, kita pun takbir, itu lebih afdal. Dan rakaat yang kemudian masalah kelima, janganlah bangkit berdiri sehingga imam keluar. Jadi menurut pendapat yang sahih, orang yang seperti ini yang datang tok bila duk qamat dah, hendaklah terus berdiri. Tak payah duduk dah, hendaklah terus berdiri menunggu solat. Menunggu solat dah. Demikianlah tersebut dalam kitab Al-Kifayah. Tetapi Al-Hanafi dalam kumpulan fatwa-fatwanya telah berkata, jika seorang itu masuk ke dalam masjid sewaktu juru qamat sedang qamat, maka janganlah ia terus berdiri, bahkan hendaklah ia duduk. Dan apabila selesai qamat, barulah ia bangkit berdiri kembali. Walau macam mana pun di sini juga tidak mengatakan boleh solat sunat tahiyatul masjid. Cuma yang pertama kata terus berdiri, yang kedua kata duduk dulu, kemudian bila qamat dah nak selesai barulah berdiri.
Kemudian begitulah juga kita lihat pada muka surat 7. Tiada solat sunat apabila solat telah diqamatkan. Begitulah juga dalam masalah 6. Apabila solat telah diqamatkan, maka para makmum hendaklah jangan lagi mengerjakan solat sunat atau sujud tilawah. Jadi pada pagi ini masalah yang ketujuh, makruh solat sunat ketika hampir qamat. Makruh pula dah. Bukan setakat tidak ada solat sunat dah, tapi makruh pula. Kalau kita buat solat sunat sedangkan waktu sudah hampir untuk qamat. Jika imam menyuruh qamatkan solat, imam suruh bila qamat. Sebab apa tu? Sebab dululah maknanya asalnya bilakah masuk waktu qamat? Masuk waktu qamat ialah setelah imam menyuruh. Masuk waktu qamat tu apabila imam menyuruh bila qamat. Sebab tu ayat jika imam menyuruh qamatkan solat. Dan juru qamat belum memulakan qamatnya. Jika imam menyuruh qamat solat, tak imam suruh dah, tapi juru qamat iaitu Tok Bilal lah kita pegang sini, belum lagi memulakan qamatnya. Satu keadaan. Atau jika ia tidak menyuruh qamatkan solat, ataupun jika imam tak suruh qamatkan solat lagi, tetapi menurut kebiasaan masanya telah tiba untuk dimulakan qamat, maka hukumnya adalah makruh bagi makmum mengambil kesempatan mendiri solat sunat, seperti makruh solat sunat setelah diqamatkan solat. Jadi kata jika imam menyuruh qamatkan solat, satu, dan juru qamat belum memulakan qamatnya, tak qamat lagi tapi tak imam suruh dah. Atau jika ia tidak menyuruh qamatkan solat, atau tak imam tak suruh lagi, tetapi ada situ menurut kebiasaan masanya masa untuk qamat tu telah tiba untuk dimulakan qamat, maka adalah makruh juga bagi makmum mengambil kesempatan mendirikan solat sunat. Sama ada suruh lagilah sahih dah suruh qamat ni, tak suruh lagi pun tapi ikut kebiasaan kau memang nak qamat lela dah ni, gitu. Maka makruhlah kita mendirikan solat sunat. Seperti makruhnya mendirikan solat sunat. Seperti makruhnya tu ayat lain pula. Tapi alihkan dia terjemah seperti makruhnya solat sunat setelah diqamatkan solat. Maknanya sama ada suruh dah, tak suruh lagi pun dekat sangat dah, makna samalah hukumnya seperti makruhnya solat sunat setelah diqamatkan solat, sama saja. Maknanya sama ada suruh qamat dah ke tak lagi, tapi mengikut kebiasaan kau memang nak qamat lela dah ni. Jadi hukumnya sama sajalah, makruh. Atau perbuatan itu tidak makruh kerana qamat belum lagi dimulakan. Apakah perbuatan itu tidak makruh sebab qamat belum lagi dimulakan, tak mula lagi, imam tak suruh lagi pun, tapi kalau menurut kebiasaan memang dekat nak suruh qamat lela dah ni, menurut pendapat yang kuat, perbuatan itu makruh kerana sesuatu yang hampir dengan suatu perkara yang diberikan hukum, iaitu mana? Iaitu perkara yang telah diberi hukum, iaitu bila qamat telah dimulakan tak boleh lagi, ataupun memang pada kebiasaannya nak qamat dah. Jadi hak asal diberi bila qamat, hukum asal bila qamat telah
mulakan telah dikomatkan, maka tidak ada lagi solat sunat. Kerana sesuatu yang hampir dengan satu perkara diberikan. Dia kata, tapi tak memang tak suruh tak komat lagi ni, tapi ikut masa kau memang nak komat lela dah. Jadi kena ambil ukuran hak suruh lah. Kerana dengan satu hampir perkara yang diberikan, hukum perkara itu jadi makruh juga hukumnya. Dan kerana lambat laun, sebab apa jadi makruh juga tu? Sebab kerana lambat laun solat akan dikomatkan. Sedangkan ia masih mendirikan solat sunat, dan ini akan mengakibatkan ia kenapa jadi makruh? Sebab kan dia kata kerana sedangkan ia masih mendirikan solat sunat, tak iman nak komat, tak bila nak komat lela dah. Ini akan mengakibatkan ia tidak sempat bertakbiratul ihram dengan imam. Sekarang ni dah ada jam dah lah ni dah. Waktu iqamah berapa minit lagi tu kita boleh buat anggaran lah. Kalau 3 minit lagi dah lah lagi nak solat 2 rakaat. Tapi kalau 2 minit lagi dah waktu iqamah, solat batu ayam boleh lah. Salah-salah dah juga. Dah imam baca Fatihah baru kita sudah. Tak. Itulah merugikan fadilat bertakbir bersama imam. Habis. Kemudian masalah ke-8. Imam disunat menyuruh makmum membetulkan sah. Disunat kepada imam maksudnya. Disunat kepada imam menyuruh makmum membetulkan saf, betulkan saf, rapatkan saf, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunat hukumnya itu dapat pahala pula bagi imam. Menyatakan dapat pahala pula bagi imam, menyatakan iman disunat. Betul, iman disunat menyuruh makmum membetulkan saf. Artinya sunat iman menyeru supaya makmum membetulkan saf, rapatkan saf. Disunat padanya, artinya disunat khas untuk imam ni. Itu kan suruh betulkan saf, rakat saf. Dapat pahala tu kepada imam. Disunatkan bagi imam menyuruh para makmum membetulkan saf sebelum takbiratul ihram. Jadi maknanya kita dengar sama ada tak imam kata betulkan saf, rapatkan saf, mudah-mudahan mendapat rahmat pada Allah. Tapi kita tak tahu apakah hukum tu. Apakah saja-saja? Tak, rupanya sunat kepada imam menyatakan begitu. Dan kalau kita jadi imam pun kita buatlah sebab ada disunatkan untuk tok imam tu, diberi pahala pula di situ untuk tok imam untuk menyebutkan betulkan saf, rapatkan saf. Khususnya sembahyang Jumaat. Makmuran banyak ni, nak baris ni duduk tukar semakin lagi hak depan saja baru betul. Bila tok imam kata gitu, betulkan saf, rapatkan saf, makmum tahu dah tok imam nak takbir tu betul. Jika mereka tidak membetulkan saf, makmum dak ambil cakna juga. Tok imam sebut dah betulkan saf, rapatkan saf. Buat cegah semangin lagi. Maka caranya hendaklah ia berjalan. Itu tok imam tu mari tu hendaklah berjalan di celah saf-saf itu. Maka hendaklah ia itu tok imam. Berjalan di celah-celah saf itu dan membetulkannya. Tak imam mari betul. Tarik tangan, tarik bau, tarik biar duduk betul. Kemudian barulah setelah betul dah makmum duduk, ia bertakbiratul ihram. Kenapa ni? Sebab Rasulullah buat. Sebab Rasulullah buat. Ayat dia demikianlah
dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah. Dan Rasulullah dah. Banyak lagi sahabat yang baru mendirikan solat, baru beragama Islam. Jadi baginda pun tengok tugas makan, baginda pun mari kat makmum, betul makmum. Begitu. Kemudian barulah ia takbiratul ihram. Demikianlah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah kalau kita ni orang mengaji belaka dah mungkinlah sebut betulkan sah, rapatkan sah, diambil perhatian dah, terus meluruskanlah. Tapi kalau dah ambil perhatian juga, umpamanya katakanlah kita mubalik pendakwah, pergi melakukan dakwah di kampung orang asli, tempat yang baru masuk Islam ke, cara semayang dah tapi tak tahu cara pula yang semoleknya, maka tema kena keluarlah dulu, jangan takbir lagi, bagi betul dululah makmunya itu duduk berbaris. Okey. 9, menghadirkan 3 perkara dan takbiratul ihram. Iaitu hak kita duk sebut qasak, ta'aruf, ta'yin. Mesti ada. Dan Allah, Allahu akbar ni mesti ada sekurang-kurangnya 3 perkara, iaitu qasak, ta'aruf, ta'yin. Apabila seorang itu bertakbiratul ihram, maka wajib di atasnya menghadirkan 3 perkara. Dan Allahu akbar dalam hati itu mesti wajib ada 3 perkara, menghadirkan dalam hatinya 3 perkara. Sebelum itu, iaitu pertama, sunat menentukan solat yang hendak didirikan, sama ada solat zuhur atau solat asar atau sebagainya. Sengaja aku mendirikan solat fardu zuhur ke fardu asar. Kedua, niat solat itu fardu. Kalau solat fardu mesti ada solat fardu. Aku semayang fardu mesti ada. Sebab nak beza antara fardu dengan sunat. Dan kalau sunat mesti ada aku semayang sunat apa. Itu. Itu ta'aruf tu. Kedua, niat solat itu fardu di atasnya, jika solat itu solat fardu dah. Dan ketiga, niat mengerjakan solat itu, jika ia berniat mengerjakan setengahnya sahaja atau berniat mengerjakan semuanya, dengan ta'liq pula, jika si Zaid datang saya akan berhentikan solat itu. Maka bila kata niat gitu je, kalau mari aku nak berhenti solat, batal selalu dah semayang. Tadi kalau kita teruskan juga, solat kita tidak sah. Kalau kita pergi ta'liq begitu. Ada. Masalah 10, menghadirkan niat menjadi makmum. Menghadirkan niat menjadi makmum. Kita makmum ni wajib kena ada mengikut imam. Dan niat kita saja aku sembahyang fardu ni makmum ataupun mengikuti imam, barulah dapat fadilat sembahyang berjemaah. Berlainan dengan tok imam. Tok imam mari sembahyang, dak ingat niat saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kan Allah Taala. Tak ada niat imam saya aku sembahyang zuhur, imam 4 rakaat dan imam kan Allah Taala, dah ingat nak sebut, dak mari imam tu. Maka fadilat dia jadi imam tu, mana tengah semayang dia boleh niat lagi dalam hati. Jadi bermula dia mendapat fadilat sebagai imam setelah dia berniat lah. Setelah dia berniat. Jadi makmum dia kata menghadirkan niat menjadi makmum. Tapi maknanya tak imam tu
aku semayang pada zuhur 4 rakaat dak. Kerana Allah Taala dak ingat nak sebut imam. Dia tak payah niat semula dah, cuma tak payah takbir ihram semula dah, cuma dia niat dalam hati dia, aku menjadi imam. Aku semayang pada menjadi iman kepada sembahyang ini. Dapatlah. Ataupun dia tak ingat rakaat dah baru ingat, aku dak niat sebenarnya. Sembahyangnya sah. Cuma fadilat sebagai imam itu dapat setelah dia niat. Dia niat pada rakaat yang kedua, masa itulah baru dapat untuk dia. Tapi makmum kena awal-awal lagi. Kena awal-awal lagi. Menghadirkan niat menjadi makmum. Apabila makmum itu menghadirkan dalam hatinya 3 perkara tersebut, iaitu nama solat, sifat solat, dan niat mengerjakannya, maka hendaklah juga ia menghadirkan niat menjadi makmum atau mengikut imam. Allahu Akbar. Nama solat, aku sembahyang apa dia, fardu zuhur. Sifat solat pula berapa? Fardu zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Itu maksudnya sifat solat, iaitu berapa rakaat kau sembahyang yang didirikan itu. Dan niat mengerjakannya, niat mengerjakannya sahaja aku sembahyang itulah. Dia atur lewat lah, tak straight. Niat mengerjakannya sahaja aku sembahyang. Tak. Kemudian sembahyang apa? Fardu apa? Sahaja aku sembahyang. Sunat ke, fardu ke, kena nyata. Kena ada dan niat tu. Kalau sunat, kena ada sunat lah. Kalau fardu, fardulah. Itu makna nama solat tu. Fardu zuhur. Sifat solat apa dia? Berapa rakaat? Sifat solat berapa rakaat sembahyang yang kita dirikan itu? Kalau zuhur 4, kalau subuh 2, kalau maghrib 3, itu sifat solat. Dalam ayat inilah dia maksudkan dalam ayat ini. Dan maknanya walhal dalam niat itu, dalam takbiratul ihram itu hendaklah ada qasa, ta'arud, ta'yin. Qasa ialah aku sembahyang, sengaja aku sembahyang. Dalam ayat kita ni duk yang ketiga dia niat mengerjakannya. Mengerjakan aku sembahyang lah. Nama solat apa? Solat subuh, ataupun solat zuhur. Sifat solat berapa rakaat zuhur? 4 rakaat. Itu ayatnya. Tapi kalau dalam ta'arud ta'yin, sengaja aku niat, sengaja aku sembahyang. Ta'arud fardu, ta'yin fardu apa? Dalam Allahu Akbar tu masuk dalam hati kita, saja aku sembahyang fardu zuhur. Saja aku sembahyang fardu zuhur, habis lebat, maka sah dah niat itu, tak perlu ulang, sebab dah masuk dah ke dalam takbir ihram itu. Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur, masuk dah qasa, ta'arud, ta'yin, iaitu Allahu aku sembahyang. Qasa ataupun niat, ta'arud fardu, ta'yin fardu apa? Fardu zuhur. 4 rakaat mengikut imam. Kerana Allah Ta'ala itu tak masuk Allah Akbar pun, lepas pada tu baru mari, tak apalah. Yang dia nak 3 dalam Allahu Akbar. Maka hendaklah juga ia menghadirkan niat menjadi makmum. Satu lagi, kalau sembahyang beriman, mesti ada dah Allahu Akbar itu makmum. Makmum mesti ada dah Allah ketika berniat Allahu Akbar. Ataupun makmum bahasa Arab lah. Bahasa Melayunya mengikut imam. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Mesti ada. Mesti ada dah Allah Akbar tu mengikut imam. Artinya menghadirkan niat menjadi makmum lah. Mengikut imam artinya menjadi makmum. Kalau aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat habis dah tak ada mengikut imam, jadi kena takbiratul ihram semula.
Sebab syarat mengikut iman tu, makmuman tu nak ada dalam takbiratul ihram juga. Barulah dia dapat fadilat. Tapi kalau tak niat ikut imam, sembahyangnya sah. Nah, tapi fadilat berjemaah tidak dapat. Sebab dia nak berjemaah ni mengikut iman ataupun makmumah hendaklah ada dan takbiratul ihram. Tak mari. Dia kalau nak ikut sampai zuhur tu lah, tu ta'yin lah tu zuhur tu. Kosak aku sembahyang. Ta'aruk fardu. Ta'yin fardu apa? Nama fardu tu lah ta'yinnya. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, subuh ke. Aku sembahyang fardu zuhur, aku sembahyang fardu asar sampai pada tu. Taklah 3 rakaat 4 rakaat ada adang. Sah dah lah sebab dia nak 3 duduk dengan Allah Akbar. Kosak sengaja aku sembahyang. Ta'aruk fardu. Ta'yin pada zuhur ke, pada maghrib. Aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat. Iyalah, betul lah tu. Tapi kalau 4 rakaat tu tak masuk dalam akbar pun sah dah. Sebab dia nak 3 tu. Tapi kalau makmu kena ada lagi mengikut imam duduk dalam Allah Akbar juga. Aku sebenarnya pada zuhur mengikut imam, ataupun sebenarnya zuhur 4 rakaat mengikut imam ke makmu nak ada dalam Allahu Akbar itu. Mana makna makmuman lillahi ta'ala tu mengikut imam. Kalau ta'ala lepas pada bar, maka kena niat semulalah. Kalau tidak teruskan sembahyangnya sah, tapi tak dapatlah fadilat sembahyang berjemaah. Habis. Begitu juga terimam lain sikit. Dia dapat fadilat jadi imam ketika adanya niat menjadi imam tak? Imaman ke ataupun menjadi imam. Dalam takbiratul ihram, dalam niat tadi Allah Akbar, tak mari menjadi imam ataupun imam Allah Ta'ala tu tak mari dalam hati. Maka dia kena niat lagi, aku menjadi iman sembahyang ini, aku menjadi iman dalam sembahyang ini, hak sukulah. Masa di situlah baru mula dia mendapat fadilat menjadi imam. Walaupun tak ingat sampai serakaat, tak ingat tadi tak niat jadi imam. Rakaat yang kedua pun mana tak payah berhenti sembahyang, tak payah niat semula, niat dalam hati aku menjadi imam dalam pada sembahyang ini, maka barulah bermulanya dapat fadilat sebagai imam. Dia tak payah berhenti, tak payah niat balik. Kalau berhenti niat balik pun habis makmu. Kalau kena berhenti, kalau kena berhenti niat balik pun habis makmunya. Cuma makmu je kena mengikut imam. Tak ada tu baru makmu boleh takbir ihram, sebab dia tak ganggu orang lain, dia seorang dia boleh sembahyang semula mengikut semua. Tapi kalau imam tak boleh berhenti dah, tak boleh niat lain dah, niat dalam hati je lah. Walaupun satu rakaat dah baru teringat, niat je lah. Pada rakaat kedua lah baru bermula dia mendapat fadilat imam. Jadi kalau tidak, kalau makmu kena hukumnya makmu kena berhenti takbiratul ihram semula, imam kena takbiratul ihram semula. Macam makmu punah lah. Aku jalan hamba habis. Kemudian
Masalah yang ke-11. Mendapat fadilat takbiratul ihram. Mendapat fadilat takbiratul ihram ataupun fadilat takbiratul ula, takbir yang pertama. Apa tu? Sebab kita banyak takbir, bukan? Takbiratul ihram lah dalam sembahyangnya. Sembahyang kita bermula dengan takbiratul ihram. Itu. Apabila imam mengangkat takbiratul ihram, bila imam Allahu Akbar, maka disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram selepas takbir imamnya. Sunat bagi makmum lepas imam Allahu Akbar, sunat bagi makmum segerakan Allahu Akbar dah. Imam tu Allahu Akbar, makmum tu menunggu dah dengan usolli, tunggu dah. Allahu Akbar imam, kita pun Allahu Akbar. Cara untuk mendapat fadilat ni. Mendapat fadilat takbiratul ihram. Bukan tidak mendapat, bukan lain yang kata tak dapat fadilat menjadi makmum, dah khusus ni. Takbiratul ihram ni hak khusus, pahala yang khusus. Bak jadi makmum jadi dah. Walau masa mana pun niat tu, sebab tu ada muafiq masbuk tu. Dia kata apabila imam mengangkat takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, maka disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram selepas takbir imamnya. Disunat bagi makmum bertakbiratul ihram, segera bertakbiratul ihram selepas daripada imam. Disunatkan makmum bersegera Allahu Akbar dengan niat dan hati tak. Supaya, sebab apa tu? Supaya makmum itu, makmum itu, supaya iaitu makmum itu mendapat fadilat takbiratul ihram. Supaya makmum itu mendapat fadilat takbiratul ihram. Fadilat takbiratul, fadilat akhir lah. Kalau dapat mana sembahyang tetap sah, menjadi makmum tetap jadi makmum. Kalau lambat pun bertakbiratul ihram. Sebab tu ada muafiq masbuk. Kalau mari pun dak rakaat kedua baru datang dak, tetap dapat menjadi makmum. Tetapi takbiratul ula, takbiratul ihram selepas pada imam tu tak ada. Jadi maknanya di situ hak wajib tu niat dah baru nak jadi sembahyang. Tapi hak bahagian Allahu Akbar pula lepas saja tak imam, kita Allahu Akbar pula dapat pula pahala sunat bersegera melafazkan sunat bersegera pula takbiratul ihram sebaik saja selepas daripada takbiratul ihram imam. Apabila imam mengangkat takbiratul ihram, maka disunatkan bagi makmum segera bertakbiratul ihram. Sunat bagi makmum segera takbiratul ihram selepas takbir imamnya. Supaya, kenapa disunat bersegera? Supaya ia mendapat fadilatul, supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram. Ada khusus pula di situ. Fadilat takbiratul ihram ni diperoleh makmum, ada khusus pula, iaitu dengan kadar caranya yang tertentu. Ada hadis, sebabnya ada hadis yang mengatakan, sesiapa yang menghadiri takbiratul ihram, menghadiri, bawa datang takbiratul ihram itu selama 40 pagi,
siapa yang menghadiri takbiratul ihram artinya datang beriman subuh selama 40 hari dan datang pula awal semua dan takbiratul ula dan takbiratul ihram selepas daripada iman. Siapa yang menghadiri takbiratul ihram selama 40 pagi nescaya ditulis untuknya, saya ditulis untuknya, malaikat menulis untuk dia dua kebebasan. Dua kebebasan dah ayat dah. Iaitu hak 27, 25 tu dapat bila kita sembahyang berjemaah saja. Hak ni mendapat takbiratul ula ni, takbiratul ihram bersama imam ni hak suku pula. Bonus yang suku pula. Ada hadis mengatakan siapa yang menghadiri takbiratul ihram selama 40 pagi ditulis untuknya dua kebebasan. Orang ini akan ditulis kepadanya dua kebebasan, iaitu kebebasan dari api neraka satu. Dua pula kebebasan dari nifak, kebebasan daripada api neraka dan kebebasan daripada nifak menjadi munafik. Karena munafik itu berdosa besar. Jadi orang ada nampak gitu juga. Tersebut dalam kitab Syahrul Shihab. Tersebut dalam kitab Syahrul Shihab menurut riwayat. Kata Syahrul Shihab dalam kitab Syahrul Muhazzab. Tersebut dalam kitab Syahrul Muhazzab, Syahrul Shihab menurut riwayat ada sekumpulan penyamung telah menyamung 400 ekor unta dan 40 orang hamba. Dalam satu riwayat ada sekumpulan penyamung telah menyamung 400 ekor unta dan 40 orang sahaya, 40 orang hamba. Milik Abu Imamah Al-Bahili. Unta itu adalah milik seorang sahabat saudagar, seorang saudagar dan sahabat Rasulullah bernama Abu Imamah Al-Bahili. Okey. Lalu beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah berlaku insiden itu, sahabat itu datanglah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rupa yang sugul. Habis dah pukul 11 saatnya, aku dah 10 saatnya habis dah rambut tang kita dah. Dengan rupa yang sugul, beliau lalu telah ditanya oleh Rasulullah. Sahabat tadilah, sahabat ni lah, hak hilang unta, hilang harta dagangan ni. Dia datang dengan Rasulullah, nampak wajah sugul je. Lalu Rasulullah pun bertanyalah kepada dia, apakah yang telah mendukacitakannya? Apakah perkara yang menyebabkan kamu dukacita ni? Rasulullah kata. Beliau pun menceritakanlah peristiwa itu. Di mana dia dengan bersama 40 ekor unta dia meronda sama. Tiba-tiba pada malam itu dia telah dirampak dan hartanya habis disambung, termasuklah 400 ekor unta habis disambung. Lalu Rasulullah bila tengok itu, Rasulullah pun tanyalah, apa yang menduga kecitakannya?
beliau pun menceritakan peristiwa tadi, iaitu datangnya penyamung, merompok, habis harta dia. Bukan sahaja harta, anak unta dia pun diambil semua. Anak untanya kira-kira 40 ekor, diambil semua. Jadi Rasulullah duk ingat, dia duk mikir, duduk sedih, duk teringat hak harta dia dan duit dia kena rapah itulah. Lalu Rasulullah tanya, aku fikir engkau duka cita. Beliau terus tanya Rasulullah, kenapa nampakmu ni duka cita, apa yang telah duka citakannya? Lalu beliau menjawablah peristiwa bahawa dia telah dirampok, hartanya telah habis, kemudian untanya juga, unta betina pun dia masih muda pun hanya ambil juga sama 40 ekor dia ambilkan. 400 ekor unta semuanya dia ambil, dan termasuk pula 40 orang sahaya, 40 orang hamba perempuan juga. Unta di 400 ekor, hamba 40 orang, semuanya dirapah ambil. Kata Abu Umamah Al-Bahili pada Rasulullah. Lalu bila dia cerita gitu, lalu Rasulullah pun berkatalah, aku fikir engkau duka cita kerana luput takbiratul ihram. Aku dah ingat mu duka cita ni sebab kerana luput takbiratul ihram yang menyebabkan mu duka cita sangat tu. Jawab beliau, maka Abu Imamah pun menjawablah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah. Bila siapa Rasulullah panggillah isteri dia saat ni, Siti Aisyah. Beliau telah tanya oleh Rasulullah, apakah yang telah menceritakannya? Beliau pun menceritakan peristiwa tadi yang kena rapok tu. 400 ekor unta, 40 orang hamba. Menceritakanlah peristiwa itu. Lalu Rasulullah pun berkatalah, bersabda, aku fikir engkau duka cita kerana luput takbiratul ihram. Aku fikir duka cita ni sebab luput takbiratul ihram. Unta muda lambat ke? Tak. Jawab beliau. Lalu Abu Imam pun jawablah kepada baginda, wahai Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu padaku, keluputan takbiratul ihram bagi aku kok lebih besar daripada kehilangan semua harta ini. Tak kalau harta dunia ni hilang, maknanya luput sekali takbiratul ihram tu, ya Rasulullah, saya rasa lebih besar lagi kerugiannya. Sekiranya saya terluput sekali takbiratul ihram bersama dengan imam. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, keluputan takbiratul ihram itu pada aku kok lebih besar lah daripada kehilangan semua harta ini. Besar lagi kalau sebenarnya tak dan takbiratul ihram sekali, lebih lagi rugi daripada kehilangan semua harta aku ni. Kata Sayyidina Abu Bakar. Bahkan lebih besar dari kehilangan unta sepenuh bumi. Bahkan kata, kalau aku kehilangan dan sekali je takbiratul ihram bersama imam, ruginya aku rasa lebih rugi daripada kehilangan unta sepenuh bumi ni. Para sahabat dia, Allah, begitulah yakinnya sungguh dia dengan suruhan Allah lah. Lah bila tu dapat takbiratul ihram, kata pengarang Al-Minhaj, nama kita, fadilat takbiratul ihram itu hanya dapat dicapai dengan mengangkat takbiratul ihram, iaitu sebaik saja imam salsal bertakbir.
Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itulah masanya. Kata pengarang kitab Al-Minhaj, fadilat takbiratul ihramnya dapat dicapai dengan mengangkat takbiratul ihram sebaik sahaja iman selesai bertakbir. Manakala mengikut Syarhul Muhazzab, mengikut dalam kitab Syarhul Muhazzab, fadilat itu boleh dapati apabila seorang itu bertakbir tanpa diganggu waswah yang zahir. Kalau orang waswah sangat ni tak dapat lah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Tak imam apa mana dah dia pada nak Allahu Akbar. Ini jelas tanpa diganggu waswah yang zahir. Dan ini jelas berarti bila dia kata tanpa diganggu oleh waswah yang zahir, maka jelas pula lah berarti jika takbiratul ihram seorang itu diganggu oleh waswah yang zahir, maka ia tidak mendapat fadilat lah. Artinya Allah Akbar, Allah sampai lebih pada 3 kali nak bolehkah? Tak dapat dah. Tapi kalau takbir, tetapi sebaliknya dia kata ia boleh lagi mendapat fadilat itu jika ia hanya diganggu oleh sedikit waswas saja. Artinya 2 kali baru jadi. Tu waswas yang sedikit lah tu. Masih boleh mendapat fadilat takbiratul ihram ataupun fadilat takbiratul ula. Nombor mana? Artinya acak sangat. Zahir sini maksudnya acak. Pas kali takbir akak pun akak nyata sangat. Mana zahir nyata sangat lah dia ni. Waswah tak legak lah, tak dan lah. Kalau hak rengang tu sekali tak jadi, yang kedua tu baru, 2 baru jadi, tu masih dapat lah. Itu maksudnya. Tetapi sebaliknya ia boleh mendapat fadilat itu jika ia hanya diganggu oleh sedikit was-was saja. Sekali-sekali dan 2 kali semua baru jadi, tu sikit lah tu. Masih boleh dapat lah fadilat takbir, fadilat takbir fadilat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar sekali lagi. Kalau banyak tu dah lagi lah mendapat takbir bersama imam. Artinya waswah yang ringan. Itu maksudnya waswah yang ringan. Menyebut takbiratul ihram tanpa mat. Okey. Di situ dia buat, tapi maksudnya yang khasnya dekat bar itulah. Jangan panjang. Kalau Allah tu memang dah tempat dia dah asli tu. Allah tu dah. Jadi disunatkan bagi imam dan makmum mengucapkan takbiratul ihram tanpa mat, dengan bukan dengan dipanjangkan lah. Tapi hak kat mana tu sepatutnya dekat bar tu
Kalau Allah tu memang dah banyak. Kalau Allahu Akbar jangan mak dua-dua nak masuk warna niat dah. Allahu Akbar. Jadi saya dah cuti tu, kalau nak sahih tengok masalah 42. Tengok masalah 42 bagaimana. Masalah 42. Nak tengok macam mana takbiratul ihram tanpa mak ni. Muka surat 27. Dia kait dengan hak muka surat 27, iaitu masalah 42. Iaitu apa dia maksudnya? Maksud masalah 12, disunatkan bagi imam dan makmum takbir tanpa mat. Terus kepada masalah 41. Tengok masalah 42. Masalah 41. Ambil. Tengok pada masalah 41 muka surat 27. Kaitan tadi. Kaitan dengan disunatkan bagi makmum dan bagi imam dan makmum mengucapkan takbiratul ihram tanpa mat, dengan tidak ada mat. Iaitu masalah 41. Kaitan di sini. Kaifiat takbiratul ihram. Kaifiat artinya bagaimana. Bagaimanakah takbiratul ihram itu? Okey. Kita ada dah tak kau ni? Okey, mula di sekarang ni kita ambil buka muka surat 27. Ini kita muka surat 27. Tadi kita kaitan dengan hak sebelum ni. Kalau ikut nak tak sampai lagi sini, kita ambil dulu. Kaifiat takbiratul ihram. Bagaimanakah kaifiat itu, bagaimanakah takbiratul ihram itu? Iaitu ialah takbiratul ihram itu mengucap Allahu Akbar dengan dimatikan ra, iaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak boleh nak Allahu Akbar, tak boleh. Dia hendaklah dimatikan baris ra itu Allahu Akbar. Menurut Ibnu Yunus dalam Syarhut Tanbihi, kitabnya Syarhul, jika seorang itu menyebut Akbar, Allahu Akbar, okey, dengan dhammah, artinya ra itu baris depan, ra yang berbaris depan, maka solatnya tidak sah. Tidak sah solat dia. Tapi kita yang ingat, jangan pergi peling pada takbir intiqalat. Ramai orang takbir intiqal artinya takbir perpindahan rukun tu tak? Nak rukun Allahu Akbar, ada dia buat. Tapi hak tu bukan takbiratul ihram. Hak yang tak boleh buah baris ra, takbiratul ihram sahaja. Harap faham dah. Harap jangan sebab kadang-kadang ada juga jenis takbir ni Allahu Akbar masa nak rukun. Itu bukan takbiratul ihram, takbir al-intiqalat nama dia, takbir kerana perpindahan rukun. Daripada qiyam pada rukuk. Ada hak gitu. Tu tak ada kaitan. Yang kaitan yang kita bahas takbiratul ihram saja. Takbiratul ihram saja. Itu maksudnya kaifiat bagaimana takbiratul ihram ialah mengucap Allah Akbar itu hendaklah dengan dimatikan baris ra. Dimatikan baris ra,
Dan kalau dibuat hidup, menurut Ibnu Yunus dalam kitab Syarh Tanbih, jika seorang itu menyebut akbar, Allahu akbaru, takbiratul ihram di Allahu akbaru dengan dhammah, arti ra berbaris di hadapan, maka solatnya tidak sah. Nak semak ni. Sebab apa dia kata? Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang dalilnya tidak sah tu berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, sallu kama raaitumuni usalli. Sallu, baginda kata pada sahabat, salatlah kamu semua kama ra'aitumuni, seperti kamu melihat aku salat. Kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana aku salat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamanya sampai ke akhir ayat lah. Selamanya menyebut Allahu akbar itu dengan akbar. Selama-lama baginda sembahyang, jadi selama-lamanya akbar dengan ra berbaris mati. Dengan ra berbaris mati, akbar, Allahu akbar. Aujar, dia apa maksud? Imam Nawawi dan Syarh Muhazzab, Imam Nawawi kata takbir itu tidak pernah didengar melainkan dibaca dengan wakaf lah. Kata Imam Nawawi, takbir sahabat tidak pernah mendengar baginda takbir ihram ra itu dibariskan, melainkan enggak dibaca dengan wakaf lah. Habis. Jika ada yang memanjangkan sebutan alif pada Allah, bukan pada Allah. Jika ada, kena ambil perhatian ni, jika ada yang memanjangkan sebutan alif pada Allah, iaitu Allah, gitu, nak ambil mari makna ni Allah benar, atau pada akbar, seperti Allahu akbar, tak? Maka solatnya tidak sah juga. Kerana sebutan seperti itu mengubahkan kata-kata itu pada maksud pertanyaan. Sebab Allah maknanya adakah Allah? Mengubah makna. Allah dia kalau nak ikut nahwu, dia panjang dua tu, asalnya adakah Allah, adakah Allah, adakah Allah itu besar? Sebab itulah jadi tidak sah tu kalau jadi panjang alih. Sebab dengan mana adakah Allah, adakah Allah, atau akbar, atau Allahu akbar. Allah mana dah atau Allahu akbar, pun tak boleh juga. Ada Allah itu adakah besar pula jadi pada makna. Maka solatnya tidak sah kerana sebutan seperti itu mengubahkan maksud kata-kata itu kepada maksud pertanyaan. Satu Allah jadi adakah Allah? Allahu akbar, Allah Maha besar. Bila akbar, Allah itu adakah besar? Maknanya bertukar. Sebab itu solatnya tidak sah. Ustaz, lah maknanya adakah? Ya, mana akan itu kan istifham, adakah? Satu lagi kita ambil 42 cara Allah cara takbir. Jika ada yang menambahkan alif pula selepas akbar, akbar pula, Allahu akbar,
Tambah alif pada ba tu pula. Jika ada yang menambahkan alif selepas ba pada Allah, pada akbar, Allahu akbar, tambah alif selepas ba. Okey? Dan menyebutkannya ditambah asalnya akbar, ditambah akbar, menyebut gitu. Menyebutkannya akbar sama ada dengan hamzah berbaris ataupun akbar atau di bawah ikbar, maka solatnya tidak sah juga. Kerana kata-kata akbar ditambah alif pada lepas pada ba tu lah. Akbar dengan hamzah berbaris di bawah itu ikbar. Kalau hamzah dengan hamzah berbaris di bawah ikbar arti darahi maknanya. Dan akbar dengan hamzah berbaris di atas berarti rebana atau gendang. Oleh itu siapa menyebutkan kata-kata itu dengan sengaja, sengaja dah, bukan tak tahu kala. Saya ia mandi. Kalau kata ngeleng benar sedangkan dia tahu perkara tu tak boleh dan dia tahu guna makna tu lari, saya menjadi kafir dia. Wal iyazabillah. Itu besarnya takbiratul ihram, sebab dia selagi tak bertakbiratul ihram tidak masuk kita dalam sembahyang. Tapi nak pula dengan cara yang betul pula. Okey, kita baliklah kita kepada kembali kepada muka surat 11 mula. Muka surat 12. Kembali kepada muka surat 10. Muka surat 10 iaitu masalah 12. Menyebut takbiratul ihram tanpa mat. Dengan tidak ada mat macam kita. Maksud ada mat di sini bukan pada Allah dah, pada bar ataupun dah. Disunatkan bagi imam dan makmum ucap takbiratul ihram tanpa mat. Peraturan menyebut takbiratul ihram bagi imam dan makmum. Nombor 13. Bagi imam hendaklah ia mengucap takbiratul ihram itu dengan suara yang lantang. Kalau jadi imam nak kuatlah. Allahu akbar. Sedangkan bagi makmum pula hendaklah ia mengucapkan takbiratul ihram dan takbir yang lain. Takbir lain takbir intiqal lah. Nak rakaat Allahu akbar, nak sujud Allahu akbar, duduk antara Allahu akbar, itu takbir lain tu. Tak. Ni hak takbir lain tu dak apa akbaru. Dia takbiratul ihram saya tak dapat. Bagi imam hendaklah ia mengucap takbiratul ihram itu dengan suara yang lantang. Sedangkan bagi makmum pula hendaklah ia mengucapkan takbiratul ihram dan takbir yang lain, maksudnya takbir intiqal itu dengan suara yang perlahan, kecuali ia menjadi mubalik. Menjadi kita duduk dengar tok bila lepas tok imam Allahu akbar, dia kuat-kuat nak suruh semua makmum dengar ni. Perpindahan rukun, terutama dalam masjid besar lah. Maknanya itu mubalik. Tapi itu pun dia kena niat juga, niat zikir. Bukan niat nak beritahu pada makmum dah. Kena niat zikir. Bagi makmum pula hendaklah ia mengucap takbiratul ihram dan takbir lain itu dengan suara perlahan, kecuali jika ia menjadi mubalik. Mubalik hak tu kan sebut Allahu akbar kuat-kuat lah ketika berpindah hukum. Tak apalah dia kuat tapi walaupun nak bagi tahu makmum tentang perpindahan rukun, dia kena niat aku zikir. Dia kena niat berzikir. Maka
Kalau dia membalik, maka hendaklah mengucapkan takbir-takbir itu dengan suara yang lantang. Okey. Tak. Khususnya kalau speaker tak ada, api tak ada, tengok-tengok semua. Okey. Ya? Disunatkan bagi imam dan makmum mengucapkan takbiratul ihram tanpa mak tu. Tu kita baca huraian di tadi tu, muka surat lain tu. Ni dia kata disunatkan bagi imam dan makmum mengucapkan takbiratul ihram tanpa mat. Maknanya dia buat gitu, tapi untuk menjelaskan disunatkan bagi makmum dan imam mengucapkan takbiratul ihram tanpa mat. Dan maknanya Allahu Akbar macam biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada mat lah. Allah tu memang ada dia mat asli dah situ, hak tajwid dia hak dia dah Allahu Akbar tu. Tapi dia kata ada juga lagi tak imam boleh sampai berapa harakat bagi Allahu Akbar, tapi hak lang tu hak boleh panjangnya, tak boleh tu. Tu Allahu Akbar tu sebab Allah tu boleh panjang satu alif, sebab memang dia mak dia dah si tajwid dia mak asli situ. Jangan Allahu Akbar pula dan datang kata tak boleh panjang. Disunatkan bagi makmum mengucapkan tanpa mak. Tempat tak ada emak, tempat tak ada emak pergi bubuh emak. Bahkan sampai jadi haram pula, bukan kerana tak dibuat. Jadi haram kalau Allah, sebab tukar makna pula. Kalau Allah makna adakah Tuhan, Allahu Akbar adakah Tuhan, itu besar pula maknanya. Bila kata gitu, seolah kita tak yakin Allah itu maha besar. Sebab tu jadi batas sembahyang. Atau Allahu Akbar, ada pada emak tu gemak. Lang tu lah tempat lang tu lah mak aslinya. Allahu Akbar. Ya. Lagu satu ambil, kita ambil takbiratul ihram satu lagi dah. Tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Soalan yang ke-14. Tidak sah bertakbiratul ihram serentak dengan imam, sama dengan imam. Apabila makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam, saya tidak sah sembahyangnya. Pegang hukum asal situ. Apabila makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam, saya tidak sah sembahyangnya. Ini mengikut pendapat yang sahih ni. Mana hak yang lebih afdal lah ni. Kena pegang hak ni lah iaitu dan jika ia bertakbiratul ihram mendahului imam, kalau dulu pada imam saya sembahyangnya tepat dah, tidak sah, sahih hak tu. Kalau hak sama pun tak sah dah. Apatah dulu lagi, saya sembahyangnya tetap tidak sah dah. Berdasarkan sabda Rasulullah, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lepas dan ada yang lepas, apabila ia bertakbir hendaklah kamu ikut bertakbir. Ada yang lepas, ada baginda Rasulullah kata dah, nak takbir pun biar aku bertakbir dahulu barulah kamu bertakbir. Ini dasarnya menunjukkan tidak sah serentak ataupun lebih-lebih lagi kalau dulu pada imam.
kita rehat di sini. Setengah jam lagi ada masa untuk kitab yang kedua. Ni kalau kita ngajar atas masjid, atas surau ni, kampung ni, dia tak boleh dengar ni. Tak pernah ingat maya sak modoh reti. Kalau hendak mulus tak jodoh. Kena hak sah tu. Dia pun lagi duduk luar, di bawah. Tuan. Ya je nak ngajar bab semayang kau kena hak orang. Hak pesen lama, pesen hak pesen. Pesen semayang ni tak belajar manalah. Tetik turning kau. Semayang seumur dah ajar apa aja semayang. Jadi nak ingat iaitu pahala hari Arafah, pahala pasal sunat hari Arafah sangat besar pahalanya. Dah Rasulullah bagi tahu pada Sayyidatina Aisyah, dibinakan satu mahligai dalam syurga. Setiap kepada siapa ya Rasulullah, pada orang yang sembang solat, orang yang puasa sunat hari Arafah. Tapi sehari je, hari raya haram dah. Yang hari termoleknya ambil 2 hari lah, hari 8 dan hari 9. Kita raya Rabu kau. Ikut jadual Rabu lah, takwim Rabu kami. Moleknya Isnin Selasa lah. Yang terbaiknya paling tidak pun ambil hari Selasa, sehari hari Arafah. Tapi ganjil tak, moleknya nak ada 2 lah kapuh, 9 dan 10. Boleh je mang? Boleh. Sutir nak orang faham adalah tempat hak sutir tak tahu tu tak jelas dah gitu kan tak. Okey, muka surat 66. Kitab yang kedua ni, Kashful Ghaibiyah, muka surat 66. Tak beli lagi kitab tak? Ada dah. Tapi hak Rami lari sikit muka surat saya tak tahu lah. Cuba tengok ah. Ada. Rami ke Jawi? Jawi yang ada. Oh puan nak Rami ni tau. Tak ada Rami. Ya lah. Muka surat 66. Itu alamat akhir dunia nak kiamat lah, ataupun alamat besar.
Kita minggu lepas kita telah baca keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Sebelum pada tu turunnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj hari ini. Keluarnya askar Habasyah kerana hendak meruntuhkan Baitullah. Ini berakhir pada akhirnya Baitullah ni runtuh jugalah, dimusnahkan. Tapi askar Habasyah ni maknanya dululah Habasyah ni tempat agama Kristian lah. Kerajaan Ethiopia ni kerajaan Kristian. Sebab tu dulu mana situlah kawasan hak dekat Mekahnya. Tapi mungkinlah ni maksud di sini semua dah ni Amerika ke apa dah ni hak Kristian lah, pok-pok Kristian lah. Saat pada menyata keluarnya askar Habasyah ni kerana nak meruntuhkan Baitullah ni, mana sebab dulu pada zaman Rasulullah dulu tu hak tentera hak Kristian yang kuatnya di Habasyah, di Ethiopia. Dia adalah kawasan yang terdekat dengan Mekah. Jadi maknanya sekarang ni kita boleh kata dah maksud Habasyah ni puak-puak Kristian lah. Negeri kerajaan Kristian. Dan merupakan musuh Islam yang pertama dah dia ni tak. Okey, pasal pada menyatakan keluarnya askar Habasyah kerana hendak meruntuhkan Baitullah. Jadi Habasyah ni kita kembalilah pada puak-puak negara Kristian lah. Kata empunya cerita bahawasanya adalah Nabi Allah Isa pada akhir zaman setelah Nabi Allah Isa dapat membunuh Dajjal, maka Nabi Allah Isa lah yang memegangkan pemerintahan kerajaan Islam di dunia ini. Nanti zaman Nabi Isa memerintah kerajaan Islam, iaitu bahawasanya adalah Nabi Allah Isa itu menghukumkan segala Islam. Dia menjalankan rukun Islam, iaitu menjalankan syariat Nabi Muhammad. Menjalankan syariat Nabi Muhammad. Walaupun dia datang semula selepas Rasulullah, tapi dia itu Nabi yang terakhir dah. Nabi yang terakhir tetap Nabi Muhammad. Syariat yang terakhir pun syariat Nabi Muhammad. Cuma Nabi Isa ni datang menjalankan balik syariat Nabi Muhammad. Adalah Nabi Allah Isa itu menghukumkan segala Islam, menghukumkan segala umat Islam itu dengan adil. Hingga beberapa lamanya, iaitu selama pemerintahannya itu Nabi Isa menjalankan pemerintahan dengan adil. Maka tak kalah hampirlah ia akan wafat. Dan tak kala Nabi Isa hampir dah nak wafat, dekat dengan wafat dah. Bukan duduk tengah sakit terguling dak. Maknanya nak habis dah zaman pemerintah dia ni. Tiba-tiba khabar kepada Nabi Isa. Tiba-tiba datanglah berita kepada Nabi Isa bahawa Raja Habasyah serta dengan segala rakyatnya yang tiada terkira-kira banyaknya itu. Dengan Nabi Isa dapatlah tahu berita bahawasanya Raja Habasyah. Jadi kini kita teruskan pada raja-raja Kristian lah. Serta dengan segala rakyatnya yang tiada terkira-kira ramai tu. Ramainya tidak terkira lah. Sudah keluar ia daripada negerinya. Dah keluar daripada negeri mereka. Kalau daripada Habasyah lah. Katakanlah kalau daripada Britain lah. Kalau Amerika lah. Kerana apa keluar tu? Kerana hendak merobohkan Ka'batullah. Kerana hendak merobohkan Ka'bah.
Sebab Dajjal tak boleh nak meruntuhkan Kaabah. Dajjal boleh round dunia tapi tak boleh masuk kawasan Mekah dan Madinah sebab dikawal oleh malaikat. Sudah keluar ia pada negerinya kan hendak merobohkan Ka'batullah. Maka tak kala didengar oleh Nabi Isa akan khabar itu, bila Nabi Isa dapat tahu berita itu, maka disuruh oleh Nabi Isa beberapa askar daripada Baitul Maqdis pergi memperang Habsah dan sekaliannya lagi perang. Nabi Isa parahlah supaya pergi lawang lah. Dah sebab pokok ni keluar dah daripada negeri ni, datang nak menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi Nabi Isa pendengar itu suruhlah tentera Islam ni pergilah, jangan widam masuk dalam kawasan kota Mekah kalau kita tak. Pergilah untuk menyerangkan tentera Kristian ini. Maka sekalian pun pergilah tentera Islam keluarlah daripada kawasan kota Mekah. Maka tak kala berdapak kedua, bila berjumpa lah keduanya itu tentera Islam dengan tentera Kristian sana, maka tak kala berdapak lah kedua pihak askar itu, maka peranglah mereka itu akan sebagai perang yang amat sangatlah. Maka berlakulah peperangan antara tentera Kristian dengan tentera Islam dengan satu peperangan yang sangat besar. Maka takdir Allah Ta'ala, takdir Tuhan berlaku lah apa pun yang berlaku ni. Askar Nabi Isa pun pecah perang, lalu kembalilah. Kita kata pecah ni perang artinya kalah lah. Nak sampai dunia akhir zaman tak, kalah lah. Lalu kembali mereka itu mengundur. Maka tak kala hampirlah kepada Baitullah. Bila sampai dekat dengan Baitullah, Baitul Maqdis, Baitullah pula, maka melihat akan orang yang keluar daripada Baitul Maqdis, Nabi Nabi Isa pun bukan tentera Islam pun tengoklah ramanya orang Islam ni keluar daripada kota Baitul Maqdis ni, ada apa hal ni? Kita pergi perang dan balik. Maka melihat akan orang yang keluar daripada Baitul Maqdis, maka bertanya mereka itu. Lalu pok-pok tentera Islam pun tanyalah, apa khabar Baitul Maqdis? Apakah khabar Baitul Maqdis? Maka seorang itu bahawa Nabi Allah Isa sudah wafat. Apa khabar ni Baitul Maqdis ni? Nampak orang keluar masuk amat sangat ni, apa hal ni? Kalau kita, mereka pun bagi tahulah bahawasanya Nabi Allah Isa itu sudah wafat. Ditanamkan dia di Baitul Maqdis. Katanya Nabi Isa itu dikebumikan di Baitul Maqdis, dimakamkan di Baitul Maqdis, dan pada satu riwayat yang masuk itu dibawa orang ke Madinah yang maha mulia. Nama mayat Nabi Isa daripada Baitul Maqdis dibawa ke Madinah. Ditanamkan orang di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Isa tadi dikebumikan di sisi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kubur Abu Bakar dan kubur Sayyidina Umar. Kalau kita pergi di Raudah sana. Setelah habis, direngkaskan lagi cerita. Setelah itu maka Kaabah pun diruntuhkanlah. Setelah pada itu dah Nabi Isa mati apa dah. Tentera Islam pun maknanya tidak ada pimpinan dah. Lalu tentera Kristian masuklah ke Mekah, lalu meruntuhkan Kaabah. Maka Kaabah pun diruntuhkan oleh askar Habsah. Dapat jugalah hasrat apa dia Kristian Dr. Yaman ke
kawasan iaitu dulu Abraha. Tapi Abraha tak ada anak runtuh. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar burung ababil. Tapi zaman Nabi Isa dah lama ni, memang dah takdir lah, dunia ni akan kiamat dah. Allah tak hantar apa-apa bantuan lah. Tak. Maka dapatlah mereka itu tentera Habsah ni, kita pergi pada Kristian lah. Akan batu Baitullah, akan daripada Kaabah, Baitullah daripada Kaabah itu hingga kejadian dia bersamaan dengan Abdul Umar. Setelah itu, maka Kaabah Allah pun diruntuhkan oleh askar Habsah, dihantar oleh askarnya akan batu Baitullah itu daripada Kaabah itu hingga sampai ke Jeddah beranjak-anjak. Tapi batu Baitullah banyak mana sangat, bukan tebah bukit sebutir dah. Tapi lagu mana dibuat oleh tentera Kristian, dia ambil pakai unjuk, baris sampai ke Jeddah, daripada Mekah sampai ke Jeddah pakai unjuk batu Kaabah tu, hak pecah tu, unjuk sampailah kepada Jeddah, sampai ke Jeddah. Itu maksudnya diruntuhkan oleh askar Habsah, dihantar oleh askarnya akan batu Baitullah daripada Kaabah itu hingga sampai ke Jeddah, beranjak-anjakkan dengan tangan seorang. Allah pakai Allah rani Allah faham. Begitulah baris daripada Mekah sampai ke Jeddah. Allah dengan tangan seorang kepada tangan seorang, lalu dibuangkan kepada laut. Sampai didedahkan Jeddah pelabuhan, dibuanglah dalam laut tu Jeddah. Maka tak kala itu, selepas pada runtuhnya Kaabah, diruntuhkan oleh tentera Kristian itu, segala kaum Islam pun alah lah. Orang Islam pun menjadi kalah lah. Tak ada pimpinan dah, jadi kalah. Maka tiada seorang naik haji lagi. Dan pada masa itu tak ada seorang dah pergi naik haji. Baitullah pun tak ada utuh. Nak tawaf tak ada lah. Dan Kristian mengawal segala-galanya pula. Pada masa itu seorang pun tak ada dapat naik haji tak. Tak kala itu terbitlah matahari daripada pihak maghrib. Lepas pada tu lah maksudnya, tak lama maka terbitlah matahari daripada pihak maghrib, iaitu daripada pihak matahari jatuh, naik ke sana. Okey, kita teruskan lah ni, tak payahlah Dabatul Aq ni. Kita pergi pada menyatakan terbit matahari, ambil kesinambungannya. Dia kata tak kala itu terbitlah matahari daripada pihak maghrib, artinya matahari terbit daripada pihak matahari jatuh. Pasal pada menyatakan terbit matahari daripada maghrib, terus direct ke situ, muka surat 67. Okey, pasal pada menyatakan terbit matahari daripada pihak maghrib. Aneh. Anak sahabat kita baru ni, kosek sikit. Ni nak sak. Betul lah, tidak rugi juga. Okey, dah dapat tentera Kristian dapat meruntuhkan Kaabah, batunya pula dia unjuk dengan tangan saja sampai ke Jeddah bandar laut. Kemudian selepas pada itulah maka berlakulah pula terbitnya matahari dari sebelah maghrib. Pasal pada menyatakan, ambil tengoklah terlangkah, ambil muka surat 67. Pasal pada menyatakan terbit matahari daripada maghrib, iaitu daripada pihak matahari jatuh. Adalah tersebut dalam hadis, ada tersebut dalam hadis bahawasanya adalah tiap-tiap hari itu tak kala masuk ia mengadap ia ke bawah aras di atas 7 petal langit. Dalam hadis mengatakan matahari bila dia tenggelam, dia masuk mengadap, terus mengadap kepada aras, ke bawah aras Allah. Yang aras itu duduk atas pada 7 petala langit lah, sebagaimana kita dengar dalam Isra' Mi'raj baginda.
Lalu sujudlah ia. Matahari pun sujudlah setiap kali. Sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sujudlah ia pada hadrat Allah Taala serta segala malaikat yang menghela matahari bersama dengan malaikat yang kerjanya menghela matahari, menarik matahari. Kata empunya cetera, maka datanglah Jibril. Lalu datanglah Jibril dengan segala malaikat yang menanggung aras dan malaikat yang memeliharakan matahari. Maka apabila hampir hendak naik matahari, maka ia pun bermohon kehadrat Allah Ta'ala, dibawa oleh malaikat akan dia kepada langit yang keempat. Kalau ikat maknanya maka apabila hampir hendak naik matahari, hampir matahari nak naik lah ni, maka ia pun bermohon pada Allah Ta'ala, dibawa oleh malaikat akan dia pada langit yang keempat. Nabi Isa pun bermohonlah supaya Allah SWT mengangkatkan dia oleh malaikat, bawa dia naik dan diletakkan pada langit yang keempat, kepada tempat kediamannya lah. Maka ia pun terbitlah seperti ada. Lepas pada tu sekali itulah maka lepas pada pergi duduk dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia kemudian dia pun baliklah tempat tinggal dia seperti biasalah. Terbit pagi naik, turun petang, terbit sebelah utara, matahari naik, jatuh sebelah matahari jatuh, macam biasa pula. Demikian lagi bulan pun hanyalah naik kepada masa terbitnya daripada maghrib pihak. Begitu juga bukan matahari, bulan pun begitu juga terbit hingga datanglah kepada masa terbitnya daripada pihak maghrib. Hinggalah bulan pun datang terbit daripada pihak maghrib, maka matahari pun bermohon kepada Allah Ta'ala hendak terbit. Bila begitu matahari pun bermohon kepada Allah nak terbit juga seperti adanya lah, sebagaimana biasa. Bila pagi matahari keluar, bila malam matahari tenggelam, bulan pula keluar, sebagaimana adat lah yang berlaku, yang sedia kala. Maka tiada anugerah Allah Ta'ala akan dia, tetapi Allah SWT tak beri matahari nak naik. Macam biasa pada waktu pagi ke matahari naik, bulan macam biasa juga, tak mula naik tengah saja, catung apa ikat. Maka dia kata daripada maghrib ke maghrib, maka matahari pun bermohon kepada Allah Ta'ala hendak terbit seperti biasalah, seperti adanya yang sedia kala. Terbit pada pagi di sebelah matahari naik, jatuh pada waktu petang sebelah maghrib. Tetapi maka tiada anugerah Allah Ta'ala akan dia. Tuhan tak benar. Permohonan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu ditahan oleh Allah Ta'ala akan dia. Tuhan pun menahanlah matahari itu. Kira-kira 3 malam lamanya duduk, duduk tegak diri lah, kata selama 3 malam lama dia. Maka tiada seorang juga pun mengetahui akan matahari tiada terbit itu. Mereka sedikit juga yang mengetahui, iaitu segala yang abid. Maka tak ada seorang tahu matahari tidak terbit. Sebab matahari duduk tegak tu. Tuhan tahan di tengah tu. Jadi cerahlah dunia ni. Cerah dunia ni, tak malam-malam. Walaupun tak malam, tak ada orang tahu seorang yang matahari tu tak terbit dah, tak cegak, tak turun dah. Tak ada yang tahu dah. Cuma hak yang tahu, dia kata hak segala yang abid, hamba-hamba, iaitu umat Muhammad, hak yang abid ni yang kuat beribadat, dan segala yang tilawah Al-Quran. Dia itu hak yang tahu buat apa lah aku semayang ni. Tak.
Semayang habis 12 rakaat dah ke 20 ke aku semayang sunat tasbih dah 20 rakaat, semayang duha, semayang taubat, semayang duha, tak gerak tadi. Jadi hak ni tahu kalau gitu matahari dak turun naik dah dekat nak kiamat dah tu, ambil iktibar pada amalan dia. Dak. Kalau biasa kalau aku semayang sunat tasbih 20 rakaat, aku bertaubat, aku baca Quran pula 1 juzuk, lahu dah. Ataupun tapi duk terus tak ada benda ni, tak ada perubahan lagi ni, supaya je sehari hari tu kalau nak ikut iktibar ke amalan dia beramal banyak tu, matahari condong dah dekat nak asar dah. Dan segala yang tilawah Al-Quran begitulah juga yang mengamalkan membaca Quran. Tiap-tiap hari baca Quran. Aku ni kalau baca Quran 3 juzuk, makna dekat nak pukul 12 dah. Tapi aku baca pula 3 juzuk lagi dalam pukul 2 dah katanya. Nak habis pukul 2 dah. Tapi dok pada hari tu supaya je baca ngaji habis dah. Kalau nak ikut hak agak bergerak, maknanya bulan tu dok kat lain dah matahari pun. Tapi hari tu dok supaya saja, tak ada. Dan adalah segala mukmin yang sentiasa solat, yang sentiasa tilawah Al-Quran itu, dibacanya Quran itu seperti adanya, baca macam biasa je, tak lambat, tak laju sangat. Baca macam biasa, membaca Quran pada tiap-tiap malam, maka disudahkan membaca ia. Lepas tu sudah sekali 2 malam ke dia baca, ataupun 3 malam ke ahli Al-Quran dia baca. Dilihat akan malam itu belum lagi fajar, tapi masih duk gelap. Ya Allah, sekali dekat ni fajar tu baik dah, cerah dah ni, nak masuk nak masuk fajar sidik dah pula ni. Biasa gitulah kalau kau baca Quran banyak ni beribadah. Tapi pada hari tu gelap gelamak supaya tak ada perubahan. Maka diulanginya pula, baca lagi, bacaannya itu sekali lagi, 3 juzuk lagi, belum juga fajar. Ada dapat gelap supaya maka ketahuilah bahawasanya rupanya dalam masa duk gelap, duk cerah tu kok, rupanya hari biasa 3 malam dah. 3 malam dah rupanya nak ambil iktibar bacaan Quran dia tu. Bedah mana 3 malam lamanya habis. Maka dititahkan Allah Ta'ala akan Jibril alaihissalam pergi kepada matahari dan bulan. Allah Ta'ala pun dititahkan Allah Ta'ala akan Jibril pada Jibril alaihissalam pergi kepada matahari dan bulan. Maka ia pun pergilah serta katanya, hei matahari dan bulan, bahwasanya firman Allah Ta'ala akan kedua kamu disuruh terbit daripada hak maghrib. Hei matahari dan bulan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah kamu supaya kamu ni matahari dan bulan dua-dua tu bergandengan terbit, tetapi terbit di sebelah matahari naik. Tuhan perintah. Maka tak kala mendengar oleh matahari dan bulan, dengarlah akan firman Allah Ta'ala itu, suruh dia naik sebelah matahari naik. Maka ia pun menangislah. Menangislah matahari dan bulan ni, menangis sungguh-sungguh.
daripada saat takutnya akan menghampiri kiamat. Sebab apa yang nangis tu? Dia tahu dah ini alamat kiamat dah, dekat dah nak kiamat ni. Dekat dah nak kiamat ni, dia kata nangislah di saat takutnya akan bahaya ngeri hari kiamat itu. Maka tak kala itu matahari masuk dalam sebuah pada masa itu Allah ngata tak kala itu matahari dan bulan pun terbitlah daripada pihak maghrib, daripada pihak matahari jatuh. Saya ulangi. Maka dilihat Allah Ta'ala akan Jibril alaihissalam pergi kepada matahari. Maka diketahuilah bahawa 3 malam lamanya. Maka dia tahu bahawasanya rupanya dah 3 malam dah kalau nak ikut hari yang asal, 3 malam dah. Tapi bulan dan matahari tak boleh nak terbit, ditahan. Jadi tak tahulah siang ke malam. Rupanya 3 malam dah selama tu. Mengikut amalan mereka. Yang tahunya orang ahli Quran ke ahli ibadat apa, dia tahulah ikut amalan dia. Kalau macam ni cerah dah tapi buat apa ya dak cerah-cerah ni. Bahkan semayang pula lagi duk ingat masih malam lagi juga. Tak cerah-cerah juga hari tu, hari-hari. Kemudian bila tak cerah, dia pun pergilah. Diberi pergilah kepada pula kepada kedua malaikat tadi, ketua kepala jaga ayam, ketua kepala baja ikan. Maka tak kala sempurnalah oleh matahari dan bulan, firman Allah Ta'ala, maka tak kala mendengar oleh matahari dan akan bulan akan firman Allah Ta'ala akan demikian itu bila maka ia pun menangislah, matahari dan bulan pun menangislah daripada sangat takutnya akan bahaya hari kiamat. Menangis bukan kerana sedih Tuhan tak boleh naik, takut kepada hari kiamat, sangat takut bahayanya hari kiamat ni sampai nangis matahari dan bulan pun. Maka tak kala itulah matahari dan bulan pun terbitlah. Lepas pada tu matahari dan bulan pun terbitlah daripada pihak maghrib, pihak tak jatuh, dengan sebab perintah Allah, kehendak Allah. Dan tiada sangat bercahaya keduanya, naik pun dalam keadaan yang pudar. Matahari pun tak cerah, pudar. Bulan pun tak cerah, pudar belaka wajah kedua-duanya itu. Maka tak kala itu sekalian manusia pun menangislah juga. Pada tu barulah semua orang sedar bahawanya dah berapa malam dah ni, tanda dunia nak kiamat dah ni. Maka menangislah seperti yang yang merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan nangis bagaimana juga lah manusia untuk merendahkan kepada Allah Ta'ala. Dan adalah segala orang yang lalai itu, dan lalai juga nama begitu. Hak yang lalai tu, yang mabuk dah, yang mabuk dah ada apa, supaya duduk dalam keadaan lalai begitulah. Kemudian berseru-seru satu suara, bunyilah suara daripada pihak malaikat yang ditugaskan menyeru apa-apa perintah Allah. Bahawa sekarang kata malaikat tu, so beritahu pada rakyat hidup akhir zaman sungguh ni, bahawa sekarang tertutuplah pintu taubat. Maka mulai pada sekarang setelah matahari terbit di sebelah timur, maka tertutuplah pintu taubat. Tak payah taubat banyak-banyak pun Tuhan tak terima dah. Tak terima dah taubat orang ini.
Maka melihat oleh segala manusia akan matahari dan bulan, maka hitam keduanya. Bila duduk tiap-tiap hari duduk perhati, duduk tengok matahari dan bulan, setelah itu anak dia pun menjadi hitam dan cahayanya yang berkawi-kawi itu tak kala itu sekalian menangis pun setiap manusia pun menangis jugalah serta merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan adalah segala orang yang lalai itu maka dalam keadaan lalai juga. Kita kata hak istiladah tu lalai jugalah. Kemudian berseru-seru satu suara, demikian bunyinya, terdengarlah seruan daripada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru. Bahawa kata malaikat itu sekarang tertutuplah pintu taubat. Pintu taubat dah tertutup dah. Coba banyak mana pun, sesat banyak mana pun, tak jadi dah, tidak diterima dah oleh Allah. Sebab pintu taubat dah tertutup. Maka melihatlah manusia dan bulan kepada manusia melihatlah kepada matahari dan bulan dengan wajahnya. Matahari dan bulan pun naik dengan wajahnya yang putih, yang pudar lagi, hitam lagi. Keduanya lagi tiada bercahaya dah, pudar, taklah cerah memacah, tak ada dah pada hari itu. Seperti firman Allah Ta'ala, diambil daripada firman Allah Ta'ala juga, wa jumi'as syamsu wal qamar, artinya dihimpunkan matahari dan bulan. Setelah itu matahari dan bulan pun tibalah ya Allah. Lagi tiada bercahaya sebagaimana firman Allah, wajib asam sual qamar, artinya dihimpunkan matahari dan bulan. Setelah itu matahari dan bulan pun naiklah seolah-olah dua ekor unta yang berkali-kali kedua matanya dan segala manusia pun masing-masing berjabat tangan kerana kedua tangan bahaya, kedatangan bahaya yang amat besar itu. Jabat tangan duk gini belaka, duk gini belaka, nak kiamat dah kita. Orang ni pegang tangan orang ni, pegang tangan orang ni. Dan setelah matahari dan bulan naiklah seolah-olah dua ekor unta yang berketal-ketal kedua matanya. Maka segala manusia pun masing-masing berjabat tanganlah kerana kedatangan bahaya itu amat besar dan didatangkan. Dan segala ibu bapa pun menangis akan anaknya. Bapa pun nangislah, cari anak di mana. Dan segala bintang pun gugurlah. Okey, kita segala bintang pun gugurlah. Ada pun segala hamba Allah yang dipelihara lagi soleh, bahawa pada hari itu beroleh manfaat mereka itu dengan tangisnya, dan segala kafir pun pada hari itu tiada memberi manfaat akan mereka itu tangisnya. Lalu menyesallah mereka itu dengan sesal yang amat sangat. Okey, kita berhenti di sini dulu, masa dah cukup. InsyaAllah kita akan ambil baliklah semula wajumi asam sual qamar. Kita ambil kat situ dah. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.